Berita Al-Hijrah 26 Muharram 14 September. 35 kerbau mati, Mowgli Malaysia bersedih. Suspek aksi berbahaya motosikal direman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Kira-kira 35 ekor kerbau milik keluarga Mowgli Malaysia, Muhammad Syukur Khamis, mati akibat hawar berdarah sejak Rabu lalu. Kejadian itu pertama kali berlaku sejak puluhan tahun keluarga berkenaan menternak kerbau sehingga menyebabkan kerugian mencecah RM200,000. Muhammad Syukur ketika ditemui TV Al-Hijrah kelihatan sedih dan terkejut melihat haiwan peliharaannya mati bergelimpangan sedikit demi sedikit sehingga meningkat kepada lebih 30 ekor hari ini. Meskipun 6 kerbau yang sering bersamanya dalam sesi fotografi iaitu Awang, Cik Mek dan Along masih hidup, namun menurutnya ada di antaranya menunjukkan tanda jangkitan. Yang biasa kita main tu ada lagi. Kira yang ni umur dalam 3-4 tahun lah biasanya. Yang banyak mati. Dia yang biasa jinak tu 5 ekor macam tu lah. Tapi ada lagi jinak biasa kita main ambil gambar tapi biasa ada lagi. Cuma yang kurang sikit lah, yang tidak ambil gambar lah, tu lah banyak mati. Katanya jika semua kerbau mati, amat sukar untuk menjalankan penggambaran kerana kerbau mengambil masa yang lama untuk dijinakkan. Keadaan ini dalam masa sama memberi kesan kepada pelancongan tempatan, memandangkan pengunjung sering ke kandang untuk melihat kejinakan kerbaunya. Syukur sebelum ini menjadi popular selepas gambarnya bersama kerbau yang diambil jurugambar tempatan diangkat sebagai imej Asia 2020 oleh Asian Geographic. Sementara itu, bapa Syukur Khamis Jusoh 64 tahun berkata kerbau yang mati berusia antara 2 hingga 5 tahun di mana ada yang sudah matang untuk dijadikan baka atau dijual. 9 hari pulang tu saya sedar anak yang datang yang belajar kat yang design datang, ayo kerbau mati seekor, dia tengok tekok dia lipat. Saya ingat tak ada benda di gua-gua apa tu je. Lepas tu hari yang kedua 2 ekor. Hari yang ketiga tu 4 ekor. Lepas tu hari Ahad yang paling banyak 11 sekali bergelimpangan dalang ni. Lepas tu hari ni pula yang banyak. Jadi dua hari yang banyak . Beliau berharap pihak berkaitan dapat membantunya menyelamatkan kerbau yang masih hidup dengan pemberian suntikan vaksin atau sebagainya. Kematian 35 ekor kerbau akibat hawar berdarah disahkan Jabatan Perkhidmatan Veterina Terengganu selepas melihat keadaan haiwan berkenaan. Pengarahnya Dr. Muhammad Termizi Ghazali turut menasihatkan penternak agar menyuntik vaksin bagi mengelak berlaku kematian ternakan dan kerugian. Kes pertama telah dilaporkan di Kampung Tumang Jerong, Marang pada 9 Ogos membabitkan kematian 22 ekor kerbau dan 15 ekor lembu dan kematian terakhir pada 28 Ogos lalu. Seorang lelaki warga tempatan yang menunggang motosikal dengan aksi berbahaya di Jalan Kuching baru-baru ini direman hari ini. Ia selepas suspek berumur 36 tahun itu menyerah diri di Balai Polis Trafik Jalan Bandar semalam. Video berdurasi 41 saat yang tular di media sosial menyaksikan suspek menggunakan kaki bagi mengawal handle motor yang ditungganginya. Memetik bernama Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya berkata, suspek disahkan positif dadah jenis ganja dan kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semalam bernama melaporkan polis sedang menjejaki seorang lelaki yang aksinya menunggang motosikal secara berbahaya selain bungkusan air di tangannya itu menjadi tular di media sosial. Penyelarasan bagi menguatkuasa undang-undang terhadap aktiviti berbasikal di jalan raya masih di peringkat kajian memandangkan ia di luar bidang kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, kajian itu akan melibatkan polis dan agensi penguatkuasa lain agar tindakan tegas dapat dilaksanakan. Basikal tak ada rotek. So bila tak ada rotek, there's no issue for us to enforce the law against them. Itu basic dia. Ya? Tetapi walaupun bagaimanapun dalam keadaan sekarang, terlalu banyak keadaan berbasikal ni, dan dia masuk basikal rajak ke, kan?
Contohnya, so kita sedang bekerjasama sama dengan pihak polis, dengan agensi yang lain untuk kita selaraskan keadaan ini. Tambah Datuk Seri Syahrudin, pihaknya tidak mempunyai kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap pengguna basikal melainkan memberi advokasi dan pendidikan. Katanya aspek pengurusan kenderaan basikal adalah di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan PBT dengan menyediakan laluan-laluan basikal yang bersesuaian di kawasan seliaan masing-masing. Datuk Seri Syahrudin berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Pusat Kawalan Penguatkuasa Lebuh Raya, unit penguatkuasa Lebuh Raya di bangunan Plaza Tol Lama Jelapang di Ipoh. Baru-baru ini, tular di Facebook berhubung aktiviti berbasikal disusur masuk Lebuh Raya di Seremban Negeri Sembilan yang bimbang dengan risiko kemalangan dan mengundang keresahan pengguna jalan raya. Operasi Unit Cegah Jenayah Alam Sekitar bagi mengatasi jenayah terancang seperti pencemaran atau sabotaj akan bermula Oktober ini. Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, penubuhan pasukan khas dengan melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM memberi kuasa penuh kepada polis untuk mengambil tindakan kepada pelaku di bawah akta-akta tertentu. Satu pasukan petugas khas mencegah jenayah alam sekitar telah pun ditubuhkan secara resmi yang melibatkan kerjasama antara unit penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Jabatan Biokeselamatan dan Polis Diraja Malaysia. Mesyuarat juga telah pun bersetuju bagi membolehkan PDRM mengambil tindakan segera ke atas jenayah-jenayah alam sekitar. Penurunan kuasa Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 akan diberikan kepada PDRM. Setakat ini, perwakilan kuasa Akta Biokeselamatan 2007 telah pun diberikan pada pihak PDRM. Dalam pada itu, UCJAS telah menambah baik beberapa elemen seperti kompaun, tindakan yang lebih tegas seperti penggantungan kilang selain mengenakan kadar denda yang lebih tinggi. Kerajaan juga akan memastikan pihak terlibat bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kerosakan yang telah dilakukan. Mengulas perkembangan terkini berhubung isu pencemaran air di Sungai Gong Rawang, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata, ketasiasatan oleh Jabatan Alam Sekitar dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat khas Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Kementerian Dalam Negeri KDN. Zon Melo di Aman Jaya yang masih belum bebas dari PKPD Temco dikawal lebih ketat untuk mengelakkan penduduk di kawasan terbabit keluar secara sembunyi. Kawalan ketat itu dengan mengambil kira kedudukan Zon Melo yang hanya dipisahkan oleh jalan raya dengan Zon Mawar. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah, pihaknya juga akan menambah pos kawalan di kawasan zon itu mengikut keperluan. Setakat ini, ada 1 sekatan jalan raya SJR dan 3 pos kawalan di Zon Melur dengan kekuatan seramai 63 anggota polis dan bantuan 25 anggota ATM yang bertugas di kawasan itu secara bergilir. Zon Melur masih dikenakan PKPD Temco sehingga 27 September ini susulan terdapat 12 jangkitan baru di zon berkenaan. Ia melibatkan 2,400 penduduk dari 609 rumah. Sementara itu, hari ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menukar gelang putih kepada gelang merah jambu dan tiada lagi ketua keluarga yang memakai gelang putih. Bantuan makanan pula akan diserahkan Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada penduduk di Zon Melur. PKPD secara Temco ke atas Zon Mawar dan Zon Kenanga telah berakhir tengah malam semalam manakala Zon Melur masih dalam perintah kuarantin sehingga 27 September. Kluster Benteng LD terus menunjukkan peningkatan kes dengan 17 kes baharu dilaporkan hari ini. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes itu setakat ini ialah 420 kes. 331 kes dikesan di Tawau, manakala 89 kes di Lahad Datu. Daripada keseluruhan 420 kes, 185 ialah warga negara dan 235 bukan warga negara. Kes positif kluster Benteng melibatkan 391 banduan, 10 kaki tangan ibu pejabat daerah Lahad Datu dan penjara Tawau, 9 ahli keluarga kaki tangan dan banduan,
Manakala 10 kes positif dari kontak sosial, kes positif bukan warga negara melibatkan Filipina iaitu 153 kes dan Indonesia 82 kes. Sementara itu 31 kes baharu direkodkan hari ini dengan 4 kes dari kluster bunga dan 1 kes dari kluster sungai di Kedah. Jambatan berkarat ancam nyawa penduduk. Alhamdulillah bertemu lagi. Ajaran Syiah, liberalisme dan pluralisme di negara ini dipantau rapi kerajaan bagi mengekang penularan fahaman berkenaan di kalangan masyarakat di negara ini. Ketika menegaskan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, hanya ajaran Islam berteraskan ahli sunnah wal jamaah diterima dari sudut akidah, syariah dan akhlak di Malaysia dan selain daripada itu adalah dilarang. Walau bagaimanapun, untuk makluman ahli yang berhormat, perkembangan fahaman-fahaman tersebut di negara ini masih terkawal dan belum berada pada tahap yang membimbangkan dan kita sentiasa mengambil kecanaan dan keprihatinan dalam menangani isu-isu ini dengan kerjasama pihak berkuasa agama negeri, agensi keselamatan serta memantau kewujudan aktiviti kumpulan ini. Semoga negara kita bebas daripada gejala ajaran-ajaran yang menyimpan daripada agama Islam. Ketika menjawab soalan Senator Sabani Mat dalam sidang Dewan Negara yang bertanya, apakah langkah yang diambil kementerian bagi mengekang penularan ajaran sesat itu serta statistik terkini golongan yang terlibat dengan fahaman berkenaan, Datuk Dr. Zulkifli berkata, selain mengeluarkan hukum, mewartakan fatwa dan perundangan, pihaknya juga memberi penjelasan serta penerangan kepada masyarakat dalam pelbagai cara dan kaedah yang mudah difahami. Keadaan Jambatan Kampung Gong Baru, Kuala Terengganu yang sempit menyukarkan pergerakan penduduk kerana hanya satu kenderaan boleh melaluinya pada satu-satu masa. Bukan itu sahaja, keadaan pagar penghadang yang berkarat dan reput turut membahayakan nyawa orang awam memandangkan jambatan itu merupakan laluan utama di kampung berkenaan. Menurut penduduk, Rozlan Abdul Ghani, hanya kenderaan ringan serta lori kecil boleh melalui jambatan ini dan ada kalanya terpaksa menunggu giliran. Selain itu, ada penduduk yang nyaris terjunam ke dalam tali air apabila kenderaan mereka terlanggar batu penghadang ketika membelok dan mengelak motosikal. Mana siapa yang dulu dia yang lalu. Mana ada boleh selisih, terlalu sepit sangat. Hanya sebuah sahaja yang boleh lalu. Kadang-kadang penuh juga nak jatuh. Ni pasal yalah jambatan ni kalau dah tengok sekarang ni pagar dia pun dah banyak utuh. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Gong Baru, Muhammad Rashid Ibrahim berkata, masalah ini telah berlanjutan hampir 20 tahun. Saya bagi pihak penduduk sekitar ni berharap benarlah pihak atasan supaya mempertimbangkan dan ambil cakna masalah-masalah prasarana rakyat ni yang mesti disegerakan. Kira-kira 5 kampung menggunakan laluan ini setiap hari iaitu Kampung Gong Baru, Gong Nangka, Gong Tok Nasik, Gong Parit dan Gong Mayat. Sementara itu, Pegawai Khas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Buruk, Muhammad Izzat Abdullah ketika ditanya TV Al-Hijrah berkata, beliau telah membawa perkara ini kepada pihak berkaitan. Dan kami di peringkat anda pejabat anda khidmat masyarakat Adun Batu Buruk telah mengangkat permohonan itu dan insya-Allah kita akan follow up semula lah permohonan ini supaya ia dapat disegerakan untuk kemudahan masyarakat setempat. InsyaAllah. Tambahnya, isu ini perlu perhatian serius kerana jambatan selebar 8 kaki itu menyukarkan jentera bomba dan sebagainya untuk lalu bagi tujuan kecemasan. Perkembangan pilihan raya negeri Sabah. Walaupun PRN di negeri Bawah Bayu itu diadakan kurang 3 tahun dari tempoh pemerintahan kerajaan negeri sebelum ini, namun ia tetap berlangsung dengan penuh demokrasi. Menariknya, PRN kali ini menjadi medan untuk rakyat menilai prestasi kerajaan negeri dalam masa yang singkat. Adakah calon atau parti yang menjadi pilihan? Laporan lanjut bersama wartawan Lutfi Hafifi Japili.
Kemelut politik yang melanda Sabah sehingga berlakunya isu lompat parti selain isu prestasi adun menjadikan rakyat Sabah kurang senang dan menjadi lebih berhati-hati pada pilihan raya Sabah kali ini. Persoalan sama ada calon atau parti menjadi pilihan, ia bergantung kepada penilaian pengundi sendiri agar isu-isu berbangkit di Sabah mendapat pembelaan. Bagi penduduk Kampung Serusup Tuaran, calon yang bakal dipilih perlu mempunyai peribadi yang utuh agar tidak mudah goyah. Satu daripadanya senang dijumpai di mana pun dia berada, boleh berduduk bersama-sama rakyat. Berbanding dengan yang kedua, dia orang suka ciri-ciri kekeluargaan. Dia tidak pilih sama ada keluarga ataupun orang lain. Dia sentiasa melayani kehendak rakyat. Namun, ada juga penduduk kampung yang mahu parti lokal tempatan yang mengambil alih agar tiada unsur luar. Kerana kehendak ataupun inspirasi rakyat Sabah itu sendiri mahukan sesuatu yang baru yang menerajui negeri Sabah ini adalah parti-parti yang berasal daripada negeri Sabah itu sendiri, sepertinya Warisan dan APCO. Sementara itu, bagi Datuk Ali Asgar Basri, iaitu calon dari Parti Warisan Sabah, sama ada parti atau calon yang dipilih, integriti harus menjadi pegangan utama buat calon. Calon bukan saya mengatakan saya terbaik, tapi calon adalah mereka yang diterima. Apabila you jadi calon diterima kerana apa yang diceritakan itu betul, apa yang diperjuangkan itu betul, mereka yakin pada kamu bercampur dengan parti dan jentera-jentera yang ada dan juga yang mempunyai integriti dan diterima, insyaAllah kita boleh menang dan kita boleh memerintah. Baru 3 hari kempen pilihan raya negeri Sabah diadakan. Tenang dan tidak kecoh. Itu suasana yang saya dapat gambarkan pada hari ini. Namun, masih menjadi pertanyaan, apakah penanda aras bagi pilihan raya negeri pada kali ini untuk membentuk kerajaan yang baru kelak? Sama ada parti yang akan dipilih ataupun calon akan dipilih. Ia melihat kepada bagaimana rakyat mula celik, bagaimana mereka memilih pemimpin. Sama ada yang berkhidmat dan bekerja atau hanya memberikan janji manis. Apa yang penting, masih berbaki 13 hari lagi untuk menjawab segala teka-teki ini. Laporan Lutfi Afifi untuk Berita Al-Hijrah. Kerajaan sedia mempertimbangkan inisiatif lain dalam bentuk bantuan bersasar khususnya kepada usahawan kecil dan sederhana PKS pasca COVID-19. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, usaha itu sebagai langkah bagi menangani sebarang kelemahan selain membantu usahawan serta perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas perniagaan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, beberapa inisiatif telah dilaksana kementerian bagi manfaat usahawan, antaranya lanjutan pemberian moratorium dan penjadualan ansuran semula secara case by case basis mengikut keperluan institusi perbankan dan usahawan. Berapa langkah lagi akan kerajaan lihat selepas ini nanti? Kerana kalau MCO secara individu dan case to case basis ini tadi ada kelemahan-kelemahan yang tertentu, kerajaan akan kaji semula dengan pertimbangan daripada pihak Economic Council menasihatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan Perdana Menteri akan membawa perkara ini kepada Kabinet untuk diputuskan. Sebelum itu, kerajaan telah meluluskan pindaan kepada Undang-Undang Muflis bagi mengelakkan lebih ramai rakyat diisytihar bankrupt akibat kelemahan perniagaan ketika pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan laman sesawang MyNept di Menara Kembar Bank Rakyat. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAK) menyasarkan 100,000 usahawan dan bakal usahawan menjalani sistem ujian psikometrik usahawan nasional MyNept. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, sistem yang dibangunkan Institut Keusahawanan Negara Berhad InScan itu bertujuan membantu usahawan mencari penyelesaian kepada kelemahan dalam perniagaan mereka. Beliau berkata sehingga kini lebih 10,000 usahawan telah mengambil ujian psikometrik MyNept yang diperkenalkan sejak 6 bulan lalu. Itulah test ini untuk mengenal pasti di mana letaknya lemah, dia akan improve. Di mana letaknya tinggi, dia sustain benda itu supaya dalam arti kata yang
sebenarnya ialah untuk kesinambungan usahawan mereka sendiri, mengenal pasti siapa dia dan macam mana untuk memperbaikikan diri. Tabung Kebajikan Pesakit LZS menerima sumbangan berjumlah 1.77 juta ringgit dari Lembaga Zakat Selangor LZS bagi meringankan beban pesakit kurang berkemampuan. Sumbangan itu melibatkan tabung kebajikan di 17 buah hospital sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi bantuan kesihatan ini adalah merujuk kepada preventive measure by Zakat Selangor untuk memastikan bahawa mereka ini hanya dibantu dari segi perubatan dan tidak, contoh mereka yang dialisis. Kalau kita tidak bantu, mereka mungkin akan jatuh miskin ataupun fakir bila mereka tak boleh bekerja. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Rohaizat Yun berkata sumbangan seumpama ini amat bermakna buat pesakit yang terpaksa menanggung kos rawatan yang tinggi. Bantuan tabung kebajikan pesakit LZS boleh dipohon oleh pesakit yang menghidap penyakit tidak berjangkit, contohnya darah tinggi, kencing manis, jantung, buah pinggang dan strok. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi, hatiku masih di sini. Di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Maaf, Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Tanah runtuh di Nepal, penduduk tertimbus hidup-hidup. Alhamdulillah, bertemu lagi. Arab Saudi akan melonggarkan sebahagian larangan ke atas penerbangan antarabangsa bermula esok selepas 6 bulan sekatan itu berkuat kuasa susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, pengumuman berhubung kebenaran menunaikan umrah juga akan dibuat tidak lama lagi. Memetik kenyataan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, penduduk Teluk dan bukan warga negara dengan permit pemastautin atau visa akan dibenarkan memasuki Arab Saudi bermula esok dengan syarat bebas daripada jangkitan COVID-19. Turut dibenarkan memasuki negara itu ialah individu di bawah kategori berkecuali termasuk petugas kerajaan Arab Saudi dan tentera, pegawai kedutaan, pelajar serta pesakit yang memerlukan rawatan perubatan. Menurut kementerian itu, larangan perjalanan menggunakan pengangkutan darat, udara dan laut untuk semua rakyat berakhir selepas 1 Januari tahun depan dan tarikh sebenar akan diumumkan kemudian. Mac lalu Arab Saudi menyekat sementara penerbangan antarabangsa selain menggantung pelaksanaan ibadah umrah susulan peningkatan COVID-19 di negara itu. Arab Saudi turut menghadkan bilangan jemaah haji pada akhir Julai dengan kebenaran hanya diberikan untuk 10,000 jemaah berbanding 2.5 juta tahun lalu. Negara itu kini berusaha mengekang peningkatan kes yang bertambah kepada 325,000 iaitu tertinggi di Teluk dengan 4,200 kematian.
Sekurang-kurangnya 12 terkorban manakala 21 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di 2 perkampungan di Nepal. Hujan lebat berterusan menjadi faktor terjadinya gelongsoran tanah yang menimbus kawasan perumahan. 10 terkorban di Barabise, wilayah Sindu Palchok, kira-kira 100 km timur Kathmandu, manakala 2 lagi terkorban di Baglung. Kawasan pergunungan di Nepal sering dilanda tanah runtuh setiap kali musim monsun. Beberapa siri tanah runtuh dan banjir sejak Jun lalu telah mengorbankan 314 nyawa dan mencederakan 160 yang lain. 111 lagi mangsa masih tidak dijumpai. Yoshihide Suga bakal dilantik sebagai Perdana Menteri baharu Jepun bagi menggantikan Shinzo Abe. Ia setelah beliau berjaya mendapat undian tertinggi dalam pemilihan Parti Liberal Demokratik LDP. Suga, 71 tahun yang juga sekutu kuat Abe, sebelum ini memegang jawatan Ketua Setiausaha Kabinet selama 8 tahun. Beliau berjaya menewaskan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba dan bekas Menteri Luar Fumio Kishida. Suga dijangka akan dilantik sebagai Perdana Menteri Jepun dalam undian di Parlimen minggu ini. Berdasarkan majoriti besar parti LDP di Parlimen, beliau dijangka tidak akan berdepan apa-apa masalah. Suga berjanji akan meneruskan legasi Shinzo Abe termasuk dasar Abenomics. Abe meletak jawatan sebagai Perdana Menteri atas masalah kesihatan. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.